أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, meneruskan kurniaan dan nikmat-Nya buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah saya ingin memetik sebuah tajuk daripada kisah ghaib dan ajaib yang terdapat di dalam hadis sahih yang dikarang oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan tajuk yang akan kita sentuh pada malam ini ialah tentang perdebatan di antara syurga dan neraka. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda, tahajjatil jannatu wan nar faqalatin nar uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Nabi kata syurga dan neraka berdebat. Neraka kata apa? Aku akan diutamakan untuk orang yang takbur dan sombong. Wa qalatil jannatu ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Syurga pula berkata, mengapa aku tidak dimasuki melainkan orang yang lemah dan juga miskin? Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannati anti rahmati arhamu bik man asya'u min ibadi. Bila neraka berkata, aku diutamakan buat orang-orang yang takbur dan sombong, dan syurga pula berkata, aku tidak dimasuki melainkan orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berkata kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Aku akan memberikan rahmatku melalui engkau kepada mana-mana hamba yang aku kehendaki. Wa qala lin-nari innama anti 'adzabun u'adzibu bik man asya'u min 'ibadi wa likulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan Allah juga berkata kepada neraka, sesungguhnya engkau ialah azab. Aku akan mengazabkan mana-mana hamba yang aku kehendaki melalui engkau. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضْعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ. Kedua-duanya diisi dengan penuh, baik syurga baik neraka. Tetapi neraka tidak penuh, sehinggalah Allah meletakkan tapak kakinya. Lantas neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Fahunalika tamtali'u wa yuzwa ba'daha ila ba'd. Wa la yazlimu Allahu 'azza wa jalla min khalqihi ahadan. Wa amma al-jannatu fa inna Allah
azza wa jal yunshi'u laha khalqa. Kemudian ia pun penuh dan bahagian-bahagiannya disatukan, dan Allah azza wa jal tidak menzalimi satu pun daripada makhluk dia. Adapun syurga, Allah azza wa jal akan menciptakan makhluk yang lain buatnya. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam bab ma jaa fi qawlihi lillahi ta'ala. Juga terdapat di dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Jannah wa Sifatihi. Apa yang kita dapat daripada hadis ni? Pertama sekali, disebut bahawa neraka dan syurga itu berdebat sesama mereka. Maka itu perlu kita imani, kerana ia disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perdebatan antara syurga dan neraka itu menunjukkan bahawa mereka juga adalah makhluk Allah azza wa jalla. Mereka juga adalah ciptaan daripada Allah azza wa jalla. Bahkan mereka diberikan pengetahuan. Mereka mengetahui apa-apa yang menjadi isi kepada mereka. Mereka juga ada keinginan. Mereka menginginkan, sebagaimana neraka kata, neraka hendak berkeinginan untuk penuh, memenuhkan makhluk di dalamnya, tapi tak penuh. Malah mereka juga bercakap dengan cara mereka sendiri. Kita tak tahu macam mana mereka cakap, macam mana mereka debat, tapi ada perdebatan di antara syurga dan neraka. Kalau kita tengok daripada Al-Quran dan juga hadis, ada benda-benda yang berjisim, yang pejal, bahkan haiwan pun mereka ada komunikasi antara mereka. Mereka boleh bercakap dengan cara mereka tersendiri. Kalau kita tengok sirah dan sejarah Nabi SAW, ada batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Bila kita baca hadis lagi, di akhir zaman, nak dekat dengan kiamat, keluar dabbatul ard, binatang yang melata yang boleh bercakap kepada manusia. Dan kita tahu bahawa setiap makhluk yang hidup itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Kita pernah dengar hadis tentang pohon tamar tua yang menangis apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menggantikan tempatnya dengan mimbar yang baru. Itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ada cara mereka tersendiri yang mungkin orang lain tak boleh nampak, orang lain tak boleh dengar komunikasi mereka dengan jahar, dengan terang, dengan zahir. Tetapi dikhabarkan perkara gaib ini, syurga dan neraka juga ada komunikasi, ada perdebatan di antara mereka yang pasti akan berlaku kelak. Dan di dalam hadis ini juga kita dapat mengambil iktibar bahawa kebanyakan ahli neraka itu terdiri daripada orang-orang yang sombong, takbur dan zalim. Mereka melakukan dosa tetapi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat kerosakan di atas muka bumi. Mereka menyebarkan kemungkaran. Mereka menganiaya manusia dengan alasan yang pelbagai. Mereka itu seumpama Iblis, Fir'aun, Qarun, Namrus, Abu Jahal
Abu Lahab dan segala macam manusia yang seumpama dengannya. Sebab itu di dalam sebuah hadis yang lain daripada Harithah bin Wahab, dia kata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Mahu tak kamu semua aku bagi tahu ahli syurga, sifat-sifat ahli syurga?" Para sahabat jawab, "Ya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrah wa ahlun nar kullu jawazin utullin mustakbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga itu setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Nabi kata dhaif, mutadha'af, lemah dan dilemahkan. Andainya dia meminta kepada Allah, nescaya Allah akan mengkabulkan permintaannya. Mahukah aku bagi tahu kepada kamu sifat ahli neraka? Nabi tanya kepada para sahabat. Yaitu mereka yang setiap orang yang suka bertengkar dengan kasar. Nabi sebut dalam ni kullu utullin. Utullin, orang yang suka berdebat dengan kasar. Mereka berdebat bukan kerana nak mencari kebenaran. Mereka berdebat bukan kerana hendak menegakkan perkara yang ma'ruf, tetapi mereka berdebat kerana niatnya untuk hanya menjatuhkan lawan, membuka aib lawan, menjatuhkan kredibiliti orang. Maka berlakulah perdebatan yang tidak sihat. Maki hamun, perli, fitnah, bohong dan sebagainya. Yang hari ini makin rancak benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Bertengkar dengan kasar, utul, dan juga jawaz, belagak, sombong. Kalau dia salah, tak mau mengaku salah, nak tegakkan juga apa yang dia buat salah itu, bagi nampak betul. Jauh daripada kata nak meminta maaf daripada orang. Sombong, orang nasihat tak mau dengar, kerana dia rasa dialah yang betul dan dialah yang benar segala-galanya. Sombong. Dan juga mustakbir. Mustakbir, sangat sombong. Mustakbir, orang yang membesarkan diri dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. So ahli syurga dan ahli neraka ini dapat dikenal pasti sejak atas dunia lagi, menerusi sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini. Baginda mengkhabarkan sifat-sifat ini supaya apa? Bukan supaya kita nak tunding jari kepada orang, hang lah yang macam ni, hang lah ahli neraka. Dah. Tetapi untuk masing-masing kita bermuhasabah diri kita. Apakah kita memiliki sifat-sifat ahli syurga ataupun sifat ahli neraka? Dan ini kerana sifat-sifat ini menggambarkan kebanyakan, bukan kita kata orang yang hanya memiliki ini yang menjadi ahli syurga, tetapi ini merupakan gambaran kebanyakan ahli syurga dan ahli neraka. Maka sesiapa yang memiliki sebahagian daripada sifat-sifat tersebut, iaitu sifat ahli neraka, dikhawatiri akan masuk ke tempat yang telah ditetapkan baginya di dalam neraka. Bila Nabi SAW sebut salah satu daripada sifat-sifat ahli syurga itu adalah dhaif mutadha'af, lemah dan dilemahkan, itu bukan bermaksud Nabi nak suruh kita jadi orang yang lemah di atas dunia ni, tidak. Kerana ulama memberi tafsiran kepada dhaif mutadha'af itu.
Sebahagiannya ada mengatakan bahawa orang yang di atas dunia ni dia sering diremehkan dan juga dihina. Orang di atas dunia tidak disanjung dan tidak dipuji. Bahkan orang pandang sebelah mata saja kepada dia. Kalau dalam status sosial, dia tidak berada di tingkat yang ada pangkat. Mungkin dia orang-orang yang rendah daripada sudut status sosial dia. Dan inilah tafsiran dhaif mutadha'af yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Dan sebagian ulama pula menafsirkan makna dhaif mutadha'af ini dengan makna yang lain. Al-Qadhi Al-Iyad dia kata boleh jadi kalimah lemah di sini bermakna hatinya yang lembut, hatinya yang halus, dan mudah hatinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang lembut, menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Hatinya lembut. Bukan dhaif maknanya lemah, tak boleh, tak berdaya nak buat apa. Tidak. Itu bermakna hatinya yang mudah menerima pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya makna hadis ini, Ibnu Khuzaimah rahimahullah pula menjawab, iaitu orang yang melepaskan dirinya daripada daya dan upaya sebanyak 20 sehingga 50 kali setiap hari. Maknanya apa? Orang yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan dia, dia meletakkan daya upaya dia dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku melainkan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan daripada Allah. Maka menurut Ibnu Khuzaimah, dhaif mutadha'af itu adalah orang yang sedar akan kelemahan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan lemah sama manusia, tidak. Tetapi dia tahu lemahnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap hari 20 sehingga 50 kali dia duduk sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedar kelemahan diri dia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pula berkata, lemah merupakan sifat manusia yang paling jelas, paling nampak. Sesiapa yang selalu sedar sifat ini, sifat lemahnya diri manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperolehi istiqamahnya bersama dengan Allah. Dan semua tafsiran ini sama ada melalui Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar, semua maknanya itu tidak bercanggah antara satu sama lain. Malah kalau kita kutip semua tafsiran ulama ini tentang dhaif mutadha'af di dalam hadis Nabi, itu merupakan satu ayat yang begitu lengkap yang nak menunjukkan siapa dhaif mutadha'af yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dirumuskan, maknanya ahli syurga ini adalah seorang yang memiliki hati yang lemah lembut dan juga halus, selalu bersikap tawadhu dan juga sedar kelemahan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat ahli syurga. Tidak mustahil bagi seorang yang ada hati sebegini, sikapnya begini, tahu kelemahan di sisi Allah, maka orang ini juga kadang-kadang boleh jadi dia ini adalah orang yang seringkali diremehkan dalam pergaulan. Kerana apa? Kerana tawaduknya, dia tak mahu menunjulkan dirinya kepada manusia. Kerana sifat tawaduknya, dia selalu mengalah kalau diajak untuk bertengkar. Kerana tawaduknya dia. Tetapi kena ingat, darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Walaupun manusia nampak dia ini orang yang lemah.
Kalaulah mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mustajabkan doa mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah seorang tokoh yang ada sifat-sifat ini, sifat ahli syurga ini adalah Al-Barra ibn Malik Al-Ansari. Siapa dia ni? Kalau kita pernah dengar Anas bin Malik, iaitu personal assistant Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, saudaranya ada salah seorang bernama Al-Barra ibn Malik Al-Ansari. Dan Al-Barra ni merupakan seorang pejuang yang cukup gagah, cukup kental, berani, bahkan suara dia suara merdu. Nabi SAW pernah bersabda, "Kam min ash'atha aghbara dhi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah minhumul al-Barra ibn Malik." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang kusut penampilan dia. Penampilan dia tak comel, berdebu, berpakaian lusuh dan tidak dipedulikan oleh manusia. Kalaulah mereka itu angkat tangan minta kepada Allah, nescaya Allah akan memakbulkan permintaan mereka. Dan salah seorang daripada orang yang ada karakter ini ialah Al-Barra ibn Malik. Dan jangan salah faham, bukanlah Nabi nak mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang tak terurus, bukan. Tidak terurusnya Al-Barra bin Malik ni, dia bukan dibuat-buat. Dia memang orang yang tidak ada upaya untuk itu. Sekadar rezeki yang Allah berikan kepada dia, begitulah kehidupan dia. Tetapi dia adalah orang yang hatinya lembut, sifatnya tawadhu. Bahkan orang-orang pembesar kafir memandang remeh dia ni. Rupa-rupanya dia adalah orang yang makbul doanya. Ini juga nak memberi pengajaran kepada kita bahawa kita jangan pandang sebelah mata orang-orang yang mungkin kita nampak dia ni selekeh, kita nampak dia ni kerja pun lebih kurang cukup makan. Kita jangan pandang remeh dengan orang begitu. Boleh jadi inilah orang yang bila dia angkat tangan, Allah akan makbulkan doa dia. Bahkan kita mungkin dengan orang-orang sebegini kita minta doa, mereka doakan kita. Kita berbuat baik sering, mungkin bagi sedikit daripada harta kita, duit kita kepada mereka. Bercakap, bergaul, komunikasi mereka dengan baik, dengan elok. Mana tahu dengan kebaikan yang kita buat dengan mereka, mereka angkat tangan doa kebaikan untuk kita, dapat kebaikan kepada kita. Dan kita beralih pula kepada sifat-sifat ahli neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli neraka itu digambarkan mereka adalah orang yang kasar. Kasar pada ucapan dia, kasar daripada perbuatan dia. Kenapa? Mereka ni suka bertengkar. Mereka ni suka berselisih. Walaupun benda-benda remeh, benda-benda khilaf, benda-benda yang kecil, benda ranting, cabang. Bila berselisih ni, bergaduh macam orang yang berselisih dengan dia tu macam bukan daripada agama Islam. Begitu nampak gayanya. Tidak mustahil sampai satu saat dan satu ketika dengan orang yang dia berselisih tu akan dia kata halal darah kawan tu. Maknanya apa? Boleh bunuh dia. Benda ni dah berlaku daripada zaman ke zaman. Daripada perselisihan kecil.
Tuan-tuan ingat dulu selisih apa pada zaman Sayyidina Ali dan Muawiyah? Selisih apa nak dibuat kepada pembunuh Sayyidina Osman? Selisih nak dihukum segera, nak dihukum bunuh segera ataupun tangguh sekejap, cari bukti yang lebih kukuh. Selisih itu je, sampai akhirnya berlaku apa? Peperangan saudara. Kerana apa? Apabila umat Islam berselisih, siapa yang akan ambil kesempatan? Orang-orang munafik. Mereka lah yang akan membakar, bubuh segala minyak, bagi terbakar habis umat Islam, dan akhirnya sampai kepada berlakunya pertumpahan darah. Benda ni tak mustahil berlaku bila mana hari ini masyarakat bergaduh, bertengkar, tak berhenti pasal benda khilaf. Mudah-mudahan kita doakan tak jadilah sampai tahap macam tu. Tapi nampak di media sosial ni teruk benar. Macam nak kata kepada kawan yang satu lagi itu sebagai orang kafir pula. Allahu Akbar. Inilah sifat ahli neraka. Sifat yang suka bertengkar, kuat berselisih. Disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan dalam setiap perdebatan, pantang bagi mereka untuk mengalah walaupun dalam perkara remeh. Malah mereka enggan mengalah walaupun mereka tahu mereka salah, tapi tak mau juga mengalah. Dan bila dinasihatkan kepada mereka, mereka menunjukkan reaksi marah, bengis, putus darah, putus kawan. Dan akhirnya kepada benda yang lebih besar lagi daripada itu. Dan orang yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladul khasim. Manusia yang paling Allah benci ialah orang yang sangat kuat bertengkar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Allah paling tak suka orang yang kuat bertengkar. Sikit-sikit nak bertengkar, sikit-sikit nak bergaduh. Walaupun ada jalan, ada cara untuk mengharmonikan 2 pendapat, 3 pendapat, 5 pendapat, tetapi dia memilih jalan untuk bertengkar. Perkara ini sebenarnya Allah tak suka. Dan antara sifat ahli neraka yang lain pula adalah sangat angkuh dan sombong. Angkuh itu sangat jelas kelihatan dalam penampilan dan gerak-geri seseorang. Bila berjalan, langkah mereka macam orang angkuh. Bila bercakap, lidah mereka dan bibir mereka ada gaya keangkuhan mereka. Dan mereka selalu ingin berbeza daripada orang dan nak orang hormat kepada mereka. Dan semua sifat ini berpunca daripada satu benda, iaitu kerasnya hati. Hati yang keras disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa yang telah menutup hati dia. Maka lama-kelamaan hatinya akan menjadi keras. Bila hati telah keras, maka maksiat ataupun perkara yang membawa kepada dosa tidak lagi dirasakan sebagai dosa. Buat dosa pun tak rasa apa. Malah maksiat itu terasa manis pula, seronok pula buat benda tersebut. Dan pemilik hati yang keras, mereka tidak ada sifat belas kasihan. Ucapan mereka, perbuatan mereka, sikap mereka nampak kasar, walaupun terhadap mak bapak mereka, walaupun terhadap anak-anak mereka, walaupun terhadap pasangan mereka, keras. Apatah lagi kepada kawan-kawan, apatah lagi yang dianggap sebagai musuh dalam perselisihan. Dan hati yang kasar tidak akan tersentuh dengan kata-kata yang hikmah. Cakap apalah kepada mereka, tak mau terima juga.
Nak kata bertaubat, tidaklah. Air mata mereka tak mengalir untuk taubat. Suatu hari nanti mata seperti itulah akan dipaksa untuk menangis kerana azab Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Kalau tidak di dunia, maka azab itu mungkin menimpa di akhirat. Sebuah hadis daripada Al-Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nas min Allah al qalbul qasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu banyak berbicara melainkan menyebut Allah. Maknanya bicara kita, cakap kita ini banyakkan mengingati kepada Allah, menjurus kepada peringatan Allah, membawa kepada kebaikan. Biar bicara kita ini biasa dengan perkara itu. Jangan banyak mengaku, jangan banyak merepek dalam bicara kita. Itu maksudnya. Sebab mereka yang banyak berbicara selain menyebut Allah akan mengeraskan hati, bercakap-cakap yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengingatkan orang tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu percakapan yang hanya mengeraskan hati, kata Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah adalah pemilik hati yang keras. Bila bercakap benda yang tidak ada manfaat, bercakap benda yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara yang jauh daripada memperingati Allah, itu mengeraskan hati. Dan apabila hatinya keras, itulah tanda dia adalah manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu merupakan hadis hasan gharib daripada Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam hadis yang kita bacakan pada awal tadi, ada Nabi sebut di dalam hadis tersebut kalimah rijlahu, tapak kaki Allah, ditafsirkan begitu. Sebahagian ulama bila bicara tentang bab ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah, mereka menerima ayat tersebut tanpa takwil. Maka tidak menyatakan bagaimana, mereka tidak menggambarkan rupa bentuknya, cuma menerima perkataan rijlahu itu perlu diterima sebab ada di dalam hadis sahih, rijlahu, kaki Allah. Tetapi tak boleh kita bayang langsung dengan akal pemikiran kita. Kita tidak meletakkan apa-apa makna pada kaki Allah itu, tidak meletakkan apa-apa gambaran, cuma menerima perkataan itu sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sifat itu bagaimana ia, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak payah fikir, terhenti setakat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, kaki Allah. Kita tak terbayang apa pun, tidak menafsir bagaimana sekalipun. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang boleh dibuat perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, zatnya, sifatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Seumpama kita kata Allah maha melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama macam mana kita melihat. Tak sama. Allah maha mendengar, kita menerima, mendengar itu, kita pun mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak sama macam mana kita dengar. Tak sama. Orang tanya macam mana Allah mendengar, tak boleh ditafsirkan, kerana itu hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila disebut sifat Allah, zat Allah, bila disebut kaki Allah, ya Nabi sebut di dalam hadis ini, tapi bagaimana? Tidak ditafsirkan langsung. Terhenti setakat itu sahaja. Nama sama tetapi hakikatnya tidak tahu bagaimana.
Apa yang terbayang oleh manusia itu bukanlah apa yang sama kepada Allah, kerana Allah tidak ada sama kepada sesuatu walaupun dalam pemikiran manusia. Jadi kita beriman tanpa takwil. Bila disebut sifat Allah Subhanahu wa taala, istilah yang menggunakan istilah sama macam istilah makhluk, tetapi hakikatnya kita wajib beriman ia adalah berbeza sama sekali. Itu kewajipan kita. Kita beriman apa? Beriman ia sama sekali tak sama dengan makhluk. Sama apa itu, sama macam apa? Tak sama macam apa-apa yang kita fikirkan. Tidak. Kita hanya kembalikan makna sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhaj sebahagian daripada ulama. Baik. Kemudian disebutkan keluasan syurga sehingga mustahil ia akan menjadi sempit bagi sekalian penghuninya, dan Allah menciptakan tempat-tempat baru bagi menempatkan ahli-ahlinya. Bila syurga itu dimasuki oleh ahli-ahli syurga, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi tempat-tempat baru di dalam syurga untuk menempatkan ahli-ahlinya. Begitu juga dengan keluasan neraka. Neraka ini cukup luas. Kalau nak diletakkan seluruh makhluk yang ada pun muat. Tetapi mustahil lah untuk diletakkan semua makhluk, kerana ada makhluk yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang maksum sebagaimana Nabi SAW dan para rasul yang lain. Tapi nak bagi tahu apa, neraka itu cukup luas untuk ditempatkan makhluk-makhluknya yang derhaka. Sehingga kan Allah meletakkan kakinya, barulah terasa cukup akan isi neraka tu. Maknanya cukup luas. Okay. Dan sekali lagi dengan makna yang sama, kaki Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita tafsirkan, melainkan kita hanya menerima perkataannya sahaja, tetapi tidak pada tafsirannya. Tak ada tafsiran yang boleh menafsirkan kaki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bayangan yang boleh membayangkan kaki Allah. Baik. Dan terakhir sekali pengajaran yang kita dapat adalah pahala tidak terhenti atas amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan-ciptaan baru yang mereka tidak ketahui dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ada golongan yang masuk syurga tanpa menggunakan amalannya. Contohnya siapa? Kanak-kanak. Sama ada dia lahir di dalam keluarga muslim atau keluarga kafir, tetapi mati dia, meninggalnya sebelum akil baligh, maka pasti dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk di dalam syurga ini dia ada dua. Satu dengan amalan, yang kedua mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Ada dua syarat. Daripada kita amalan, daripada Allah datangnya rahmat, barulah kita boleh masuk syurga. Nak dapatkan rahmat Allah, kena buat amalan dulu. Ada orang kata, tak apalah, rahmat Allah tu kan luas, nanti dapat rahmat Allah kita masuk syurga juga. Tak, dia nak dapatkan rahmat Allah mesti buat amalan soleh, barulah dapat rahmat Allah. Maka dengan dua syarat inilah kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat amalan bukan kerana nak dapat rahmat Allah, kita buat amalan yang soleh, nampaknya pada zahir soleh, tetapi nak kepada perhatian manusia, bukan nak dapat rahmat Allah, nak dapatkan pujian daripada manusia. Kita duduk kehidupan biasa-biasa, balik rumah mertua auto jadi tu imam. Auto nampak soleh sungguh balik rumah mertua. Kalau tidak mayang pun lambat.
Dia buat amal kerana apa? Kerana duk memetua tengok. Bukan amalan nak dapatkan rahmat Allah. Nah. Jadi bagaimana dia nak masuk dia dalam syurga kalau buat amalan yang nampaknya soleh tetapi tidak mendapat rahmat Allah. Sebab itu amalan yang kita buat kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila dua syarat itu terpenuhi, maka insya-Allah syurgalah kita. Dan ada golongan ini yang mereka masuk syurga tanpa amalan, iaitu mereka yang mati sebelum baligh mereka, maka dengan rahmat Allah saja mereka masuk di dalam syurga, sebagaimana anak-anak yang meninggal dunia sebelum daripada baligh. Maka berbahagialah mereka yang meninggal anak-anak sebelum baligh, kerana mungkin mereka juga boleh memberi syafaat kepada ibu bapa mereka. Mudah-mudahan insya-Allah. Hada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.